سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ni. Sesi pembacaan kitab kita Sabil al-Iddikar, kitab Imam Haddad, peringatan umur insan. Sesi untuk kuliah Singapura ya. Saya masih belum boleh lagi dapat masuk Singapura. Jadi kita masih baca secara internet. Sambung kita sampai muka surat 87. Sampai dan apabila ia tiba di hadapan kubur bagian akhir. 87. Apabila ia tiba di hadapan kubur kedua ibu bapanya atau kaum kerabatnya atau orang yang berhak atas dirinya, hendaklah ia bertenang di sisi kubur mereka, lalu memperbanyakkan dari istighfar dan doa untuk mereka, kerana mereka akan merasa senang dan gembira ketika itu. Masya-Allah, ziarah kubur tenang, iaitu apa? Jangan meraung, jangan terus mendakap, khususnya yang baru meninggal. Khususnya yang meninggal kita lama tak jumpa, kita di rantauan, kita balik dah bapak kita dalam kubur. Bertenang. Kemudian duduk di sisi kubur, membelakangkan kiblat. Macam mana pun kena belakangkan kiblat. Pasal apa ngadap dia? Sebab mayat tu ngadap kiblat. Mayat bukan ngadap kiblat. Jadi kita ngadap dia. Jangan membelakangkan dia. Anggap kita ziarah kubur, anggap dia macam atas katil hospital. Macam mana? Jadi kat bahagian kepalanya ngadap dia, belakangkan kiblat. Assalamualaikum ahlul kubur. Banyakkan baca istighfar untuk dia, banyakkan baca ayat Quran untuk dia, banyakkan selawat Nabi dan semua hadiahkan untuk dia. Dia rasa senang sekali, macam-macam hadiah dia dapat. Walhal kalau yang dah dalam ahli jannah sekalipun, dia sedang dapat kenikmatan yang banyak. Tetapi sedikit pahala besar artinya, sangat besar artinya. Tak apalah, bapak aku pun wali, tak payah nak doakan dia banyak-banyak. Dia dah wali sekalipun, kita datang, kita bacakan apa pun, kita confirm dia ahli jannah sekalipun lah. Ada wali bilang bapak engkau ahli jannah sekalipun umpamanya ya, pun kita bacakan, namanya hadiah. Yang nama pahala tidak ada kecilnya. Nama pahala semua sangat-sangat berharga. Duduk dan bacakan untuk dia, dan dia rasa gembira, dia rasa tenang sekali ya. Rasa tenang kalau kita bacakan dia. Demikian pula jika ia menziarahi kubur-kubur para salihin, lalu ia memperbanyakkan doa di situ, sebab ada di antaranya Allah akan mengabulkan doa di situ. Betul. Kalau doa orang tempat kubur orang biasa, kita istighfarkan dia, minta pengampunan dia. Kalau kubur wali-wali sekalipun, kita dah minta istighfarkan dia, kita dah bacakan dia. Jangan lupa berdoa di situ. Sebab tempat kabul doa ada yang barakat ni, ada 3 hari waktu berkat, tempat berkat dan orang berkat. Waktu berkat hari Jumaat. Waktu berkat hari Jumaat lepas asar. Waktu berkat hari Jumaat antara 2 khutbah. Waktu berkat hari Arafat depan pun. Itu waktu berkat. Penghujung malam waktu berkat. Bulan Ramadan waktu berkat. Tempat berkat di sisi Kaabah. Tempat berkat dalam masjid. Di sisi orang berkat di sisi wali Allah, di sisi makam Nabi. Itu yang dibuat oleh Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria di doa hunalika da'a Zakaria. Hunalika di situ tu menunjukkan tempat itu. Di tempat itu ada apa? Ada Maryam di situ ya. Iaitu di situ tempat, kerana di sisi Siti Maryam. Dia terus berdoa kepada Allah Taala di sisi Siti Maryam. Di sisi Maryam dapat keberkahannya. Dia doa terus dapat anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul du'a. Ya Allah, di situ maka Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, berikan aku satu zuriat yang baik ya, sungguhnya Engkau Maha mendengar akan doa. Jadi minta di kubur-kubur orang salih kabul doa. Bahkan ada setengah
apa keterangan ya, bahawa kalau kita ziarah makam wali-wali Allah, sama ada kita dapat satu antara dua ataupun dua-dua. Kalau kita ziarah makam wali Allah, sama ada segala pinta doa dan pinta kita kabul, ataupun kita balik jadi wali. Itu dia orang punya istimewa punya kedudukan. Ada kita jumpa satu officer je, balik kita jadi officer. Kita jumpa satu datuk, satu tan sri, balik jadi datuk tan sri. Orang dunia dia pun sendiri tak boleh nak berikan kita. Ya. Jumpa orang yang pangkat, orang yang memberikan dia pangkat pun tak boleh berikan kita. Tapi kalau jumpa wali-wali, bukan dia yang berikan, Allah. Kenapa? Apabila kita datang ziarah kubur wali-wali dengan husnuzan, dengan itu saja dah jadi orang kabul doa. Kan Imam Hasan Syadzali bilang kalau orang mengiyakan ilmu kaum tu ilmu wali-wali diiktiraf. Yang diiktiraf tahu-tahu pangkat yang diberi oleh Allah. Yang diiktiraf tahu-tahu keistimewaan, ketakwaan orang ni, itu iktirafnya. Maka Allah Taala gembira. Dia tu yang datang tu sendiri kabul doa. Jadi kalau kita ziarah makam wali-wali, satu antara dua ataupun dapat kedua-duanya sekali. Sama ada kita doa kita kabul ataupun balik kita jadi wali. Kalau kita tak jadi wali, dan tak apalah, doa tak kabul, tak apalah, asal aku jadi wali. Kalau gitu memang tak kabul doa, tak jadi wali. Pasal kau ada ujuk. Begitu ya. Jadi apa? Doa kabul ni tak ada si wali-wali, kan ada orang kepingin. Yang ada wali, dia kepingin nak jadi wali ya. Macam-macam tu orang. Dia ziarah Habib Noh aja. Ziarah Habib Noh menjema depan Nana, cakap dengan Nana. Kalau kat makam Habib Noh tu lagi macam-macam. Menurut kalau tahu mata naik atas. Habib Noh datang, Habib Noh cakap. Kita bukannya pandai nak orang nama begitu orang-orang itu namanya kesurupan. Takkan Habib Noh nak masuk badan kau ke? Kita tak pandai. Kita banyak-banyak kita tepuk saja. Bangun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bangun, aku panggil polis. Dengan polis dia tu dia sadar. Itu juga tangkal kita satu. Jadi jin besar pun dengan polis dia semangat dia masuk balik semula. Semua begitu. Jadi kalau pergi makam Habib Noh, pergi makam-makam orang soleh, jangan nak menurun-menurun. Jangan nak bukan-bukan. Banyak orang bicara dengan Habib Ali, bicara dengan Habib Noh, semua tu bukan-bukan. Apa ini tata cara? Sebab kalau tak diajar gini orang bikin bukan-bukan. Pergi makam wali-wali bikin bukan-bukan. Balik aja rasa dia dah jadi wali. Banyak orang pergi makam pulau besar aja, balik jadi dia rasa dia dah dapat something. Balik pergi makam ziarah Habib Noh aja jadi begitu. Habib Nohnya wali, pulau besarnya wali. Habib Ali bin Ja'farnya wali. Jadi kitanya jangan salah bawa ya, jangan salah bawa. Kabul doa ya. Dan ini nyata telah mujarrab ataupun telah diuji, dites ya. Penduduk kota Baghdad, Iraq sampai menamakan kubur As-Sayyid Al-Imam Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim itu anak cucu Rasulullah ya, putera daripada Imam Ja'far Sadiq. Sebagai tiryakul mujarrab, penawar yang mujarrab. Kalau ada apa-apa jumpa dia. Kalau kita sini siapa yang kalau untuk kesempitan kewangan, ada hal nak minta jumpa siapa? Imam Al-Muhdar, Fariz Zambalah. Kalau nakkan ilmu, nakkan kesempitan luang, jumpa Sayyidina Umar Al-Muhdar. Itu dia punya saluran dia. Kalau nakkan ilmu, Imam Haddad ataupun Imam Al-Idrus. Perkara umum, Imam Al-Idrus. Rawatan, sakit, Imam Syekh Bakar bin Salim. Sayyidina Fakir Mukaddam, tak entertain. Sakit, tanggung. Miskin, tanggung. Payah, tanggung. Dia wali higher level. Ya, dia close to Allah Ta'ala. Dan dia kata kabul doa. Sebab dia nak beri anda dengan yang lebih tinggi. Dengan anda rida, anda terima, anda dapat lebih tinggi lagi. Dia nak begitu ya. Disebabkan ramai orang yang mendapat doa yang terkabul ya. Saya ceritalah sikit doa terkabul. Kalau Habib Noh tu doa mujarab terkabul ya. Macam-macam. Di antaranya satu orang besar, Perdana Menteri sebuah negeri. Kalau saya sebut, tuan-tuan mungkin kenal orangnya. Ketika tu dia belum jadi Perdana Menteri. Abahnya Perdana Menteri. Dia kena sakit yang agak berat sikit. Hari-hari abahnya tu hantar orang untuk berdoa dekat makam Habib Noh. Hari-hari. Dia punya dia punya orang bawah dia lah tu. Dan mereka bukan keluarga Islam. Maka dia doa sampai sembuh, sampai jadi Perdana Menteri. Maknanya itu apa kalau jadi Perdana Menteri?
Maknanya sakitnya tu hilang. Kalau sangat sakit-sakit macam nak beranak tadi. Kabulnya sampai begitu. Ada satu orang jumpa sama saya. Nanti anak ada orang cerita-cerita. Ada satu orang jumpa. Dia bilang, satu orang pakcik tua sekali. Anak saudaranya bawa. Kita kalau datang, dapat segala tamu Habib Noor, kita ni khadam dia. Jadi kita kena tanya, dari mana tuan, apa hajat. Kalau yang orang-orang tempatan, memang dia datang sekejap, dia ada kereta ke apa. Kalau orang jauh-jauh, naik bas, apa semua. Monggo kena cikgu, monggo ngarap kena. Dia bilang, kita kena, apa yang kita patut, kita tak tahu mana tempat makan. Patut kita serve makan, semuanya. Ada satu pakcik, orang tua. Anak saya bilang, pakcik saya ni orang Terengganu. Tak pernah keluar negeri. Kecuali ni dah tua, baru ada duit, bikin pasport. Terus, first thing dia bilang, aku nak pergi makan Habib Noor Singapura. Sebab pakcik dia cerita, moyang saya, murid Habib Noor. Zaman dengan Tok Kepala. Maka, belajar dengan Habib Noor. Kalau Habib Noor kan ilmunya kelautan, karamahnya bahagian kelautan. Maka kalau musim tengkujuh, tak ada orang turun laut tau. Terengganu mungkin tengkujuh orang turun laut tak pakai ikan. Tak ada kan, gelombang besar. Maka, tapi moyang dia ni, moyang pakcik dia tu, dia lah moyang punya atas dia. Moyang pakcik dia ni, kalau pergi turun musim tengkujuh pun, turun laut. Orang takut tengok perahu dia kat tengah-tengah ombak, begini. Sampai kat tengah-tengah apa jadi dia. Kat tengah-tengah laut, dia punya nak stabilkan perahu dia, nak buat stable seperti tu, dia punya buat sauh dia tu apa? Buah ladung. Orang mancing punya batu ladung tu, batu untuk mancing tu. Tu aja dia taruh. Terus stable kapal dia. Tengah gelora-gelora pun stable. Balik mesti bawa ikan macam-macam biasa. Musim hujan, musim tak hujan, apa semua begitu. Dia balik macam biasa dan dianya tak apa-apa. Basah kena hujan lah tak begitu. Kabulnya si Habib Noor. Dia bilang, apa kita nak ajar semua? Tak boleh. Tu Habib Noor ajar aku, untuk aku saja. Tapi nak belajar fiqah, nak belajar syariat dengan Habib Noor. Habib Noor bilang, bukan departmen aku. Departmen kita nak belajar kalau jangan Tok Kepala di Terengganu. Departmen Habib Noor tu. Sampai kabul doanya tu, sekampul hajatnya sampai boleh jadi dapat ilmu kelautan begitu. Kabul, dia punya begitu ya. Kabul, ada orang Habib Noor. Satu orang jumpa saya. Ustaz, kalau orang bilang percaya gitu, saya mengalami sendiri mak mertua saya. Masih ada orangnya. Sekarang tak tahu dah meninggal ke tidak ya. Mak mertua saya itu bisu. Tak pandai cakap. Kemudian sampai dia dah berkahwin. Kalau tak salah tengah ngandung. Dia mimpi dia mandi susu kat makam Habib Noor. Kemudian dia bangun tidur. Dia cerita orang, dia itu jam belum ada sign language lah. Tak macam mana gaya dia tunjuk gini, tunjuk gitu. Makam Habib Noor tunjuk, betul. Susu kau nak mandi betul. Bawa dia mandi susu. Selang berapa hari keluar sepatah. Sampai sekarang dah macam-macam cakap mak mentua saya, dia bilang. Di situ. Yang kabulkan Allah. Kau jangan nak cakap apa. Sebab Allah sendiri bilang. Allah tak bilang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu orang bilang ayat 1000 dinar tu kan. Ayat 1000 dinar. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan mereka jalan keluar. Jadi wali-wali ni orang bertakwa ke tidak? Allah sendiri bilang allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang beriman dan bertakwa. Jadi mereka senantiasa ada jalan keluar. Kita senantiasa ada jalan buntu. Mereka jalan keluar, bisu pun ada jalan keluar untuk cakap. Subhanallah, macam mana kita tak tahu. Tumpang jalan keluar dia, minta dia tunjukkan jalan keluar. Allah dah bilang dia ada jalan keluar. Apa salah kau sempit sangat? Yang beri Allah bukan dia. Kita tahu akidah kita kudrah iradah sama Allah Ta'ala saja. Tapi menerusi dia pasal Allah Ta'ala sayang dia. Apa dia minta semua kabul. Siapa sayang dia Allah Ta'ala beri. Siapa sayang. Ingat Allah Ta'ala sebut wali-wali ni. Siapa menyakiti wali aku isytihar perang. Bermakna Allah Ta'ala ada bala tentera. Allah Ta'ala ada bala tentera untuk orang yang memusuhi wali-wali Allah. Maka siapa yang menyayangi wali-wali Allah Ta'ala, bala tentera Allah Ta'ala yang daripada berbagai-bagai macam bala tentera Allah, semua makhluk Allah Ta'ala jadi bala tentera Allah, akan berpihak pada kita, membantu kita. Jadi, dan hadis kursi lain Allah Ta'ala sebut. Kalau mereka minta, pasti aku kabulkan. Kalau mereka minta berlindung, pasti akan aku lindungi. Subhanallah. Ya. Jadi dengan wali-wali itu. Jadi kalau kita punya minta, kadang dapat, kadang tak dapat. Maka kalau mereka minta mereka yang mintakan. Tapi kita dah minta manusia mereka pun tak dapat juga. Dan minta manusia mereka pun tak dapat juga. Macam mana? Memang Allah Ta'ala tak nak itu. Yang tak dapat itu yang Allah Ta'ala nak sebetulnya. Yang aku minta, ya Allah aku nak ini, ya Allah aku nak ini. Yang tak dapat itu yang bagus rupanya.
Begitu ya. Jadi apa kalau memang Allah Taala hendak beri tapi kesangkut kerana ada dosa kita banyak ke apa, syarat kita belum cukup ke apa, menerusi mereka, kabul. Sangat kabul, sangat kabul. Berbagai-bagai ya. Jangan lupa kalau pergi makam Habib Noor, makam Habib Ali, minta doa. Dan harap kabul. Minta mati husnul khatimah. Minta jadi orang baik. Minta jadi orang bertakwa. Minta jadi hamba yang taat. Dah pumpung doa kabul, minta yang paling baik. Ya Habib Noor, Habib Ali, doakanlah di sisi Allah. Ya Allah, dengan berkat Habib Noor, biarlah tender aku menang. Tender Habib Noor pun tak masuk tender. Allah, biarlah bisnes aku maju. Habib Noor giling-giling dalam kubur. Kau aku dah mati pun kau nak begitu. Baik itu ya. Habib Abdul Rahman. Habib Abdul Rahman bin Salim Al-Habashi. Kan kita Fatihah. Fatihah Salam Muhajir Allah, Salam Fakir Mukaddam, Al-Habib Noor Al-Habashi, Habib Abdul Rahman bin Salim Al-Habashi. Itu sepupu Habib Noor. Dia qadi besar Singapura. Dia jarang berada di makam dia. Kenapa? Dia bilang, berapa sebab? Kerana aku tak nak jadi tempat penghadapan mereka. Aku tak nak jadi tempat penghadapan mereka. Tapi kita bilang dia, tapi Habib, orang kalau pergi kubur kau minta kabul tau. Dia bilang, sebab yang mereka minta benda dunia. Benda dunia tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Orang jahat pun tak Allah kasih. Dia bilang, orang benda dunia orang minta itu. Dan ini menjadi satu istidraj bagi mereka juga. Istidraj tau. Pokoknya aku tak mau di sini selalu aku tak nak jadi tempat penghadapan orang. Allah nak beri mereka, Allah Ta'ala beri. Itu Allah punya atas murah Allah Ta'ala. Bukan aku punya recommendation. Kerana di husnuzan orang ini Allah Ta'ala beri pada, tapi bukan aku punya recommendation. Kita tanya pula Habib Noor macam mana? Habib Noor level dia lain. Sebab kalau wali lebih tinggi, dia lebih hampir macam Nabi. Dia macam Nabi. Kalau Nabi kan umat dia yang macam-macam pun dia terima juga kan. Jadi Habib Noor tu lebih tinggi. Maka yang datang macam-macam pun dia terima juga ngadapnya. Habib Abdul Rahman bin Salim, aku jarang ada di sini. Aku tak jadi tempat penghadapan mereka. Dia tak suka. Tapi saya bilang apa Habib, tapi orang minta sama apa di sisi kubur kau, mereka mohon pada Allah Taala, kabul belaka. Allah yang beri. Allah nak kasih siapa Allah punya suka. Dan kerana yang mereka minta benda remeh dunia, baik Allah Taala berikan. Dan jadi istidraj bagi mereka, bagi setengah-setengah orang. Begitu ya. Demikian pula doa dan permintaan di sisi kubur Ma'ruf Al-Karhi yang bertempat di Baghdad juga. Ma'ruf Al-Karhi. Oh, Ma'ruf Al-Karhi ni siapa? Siapa Ma'ruf Al-Karhi? Cuba teka. Moyang kita kita kan Jawa. Kita Jawa, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Takkan moyangnya sama. Moyang sanad. Kita kalau tengok sanad kita, dia ada di atas. Di atas Imam Ghazali. Imam Ghazali tu pun moyang kita. Imam Haddad pun moyang kita. Imam Haddad pun moyang kita. Ma'ruf Al-Karhi, moyang kita ya. Abol doanya. Ada seorang yang keturunan daripada Sayyid kaum Ba'alawi. Tengok ya. Imam Haddad. Itu cara ulama-ulama kita dipesankan tahu. Kalau kau tulis ke kitab ke ceramah ke, kecuali di kalangan kita lah, kau jangan syok sendiri. Bagaimana kata Habib Abdul Wahab Durus? Bagaimana kata Habib Ali bin Ja'far? Bagaimana kata Habib Ali Al-Jufri? Orang luar dengar menyampah. Untuk orang luar, untuk orang umum, kalau kau ceramah di masjid, di apa semua, kau sebut. Bagaimana Imam Syafi'i berkata, bagaimana Imam Nawawi berkata, bagaimana Karamah Ma'ruf Al-Karhi. Dia bukan orang Hadramut. Imam yang ini semua tu. Jadi, kau sebut secara umum. Kalau ceramah di kalangan kita saja, yang satu grup kita, belajar kita, bolehlah sebut. Habib kita ini, kiai kita ini, semua begitu. Jadi, orang menerima. Kalau tidak orang dengar, kalau dia tak menyampah sekalipun, dia akan shut off. Dia akan bilang, ini golongan mereka punyalah. Bagaimana syekh tarikah kami punya. Dia orang dengar, ni grup dia punya sajalah. Orang nak suka dengar, orang tak dengar, orang tak suka dengar. Tapi kalau sebut umum, orang akan suka terima. Tengok, dia yang disebutkan, berapa dia sebutkan macam-macam contoh. Baru Ba'alawi punya, sikit aja disebutkan. Ya.
Ada seorang dari turunan Sayyid kaum Ba'alawi pernah duduk terus menerus di sisi kubur Sayyidina Faqih Muqaddam. Sedang terik panas matahari membakar kulitnya. Sehingga pakaiannya basah oleh terlalu banyaknya keluar peluh. Akan tetapi ia tetap juga di tempatnya sedang asyik dengan doa dan bacaannya. Cerita ini dinukil daripada Syekh Abdullah bin Alwi dan lain-lain lagi. Tengok orang nak doa si Sayyidina Faqih Muqaddam sampai berpeluh-peluh. Dapat tak? Tak dapat. Tapi dia minta juga pasal ini menunjukkan dia nak doa di sisi Sayyidina Faqih Muqaddam. Begitu ya. Haram mengusap kubur dan mengelilinginya. Oi. Tadi punya khutbah bagus. Kan? Orang yang suka apa yang antaranya yang mempertikaikan bacaan tahlil dan talqin dan juga doa dan akhir tahun, serta yang suka mengatakan orang disebutkan sebagai kuburiun dan capaliun, yang semua itu kalau boleh aku tambah, aku nak tambah. Gitu ya. Orang pergi kubur kan disuruh Nabi, dan dia kalau bilang kita pergi kubur, dah tahu dia kalau bilang kita pergi kubur jahat tahu, naudzubillah, tuduhannya tu benda kubur tu benda mengingatkan kita akhirat. Benda kubur tu menjalin kita dengan orang mati kita, tuan guru kita, dengan bapa kita. Kok dia bilang kita sembah dia? Kan jahat ya. Taruhlah aku pergi rumah fulan, sahabat aku. Dia bilang aku nak mengurut anak dara dia. Jahat tak namanya? Mana lagi jahat? Sembah selain Allah ke murad anak dara? Sembah selain Allah Ta'ala tu lebih jahat punya tuduhan. Jahat mulutnya. Orang pergi kubur kok dibilang sembah kubur. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kau tak pernah pergi, kau tak pernah duduk sama aku. Yang ada orang bilang, demi Allah, saya nampak orang sembah kubur di Tarim. Di Zambal. Dia pergi Tarim pun nak perhatikan. Sengaja Allah Ta'ala nampakkan dia. Apa yang dia nampak? Kau tahu kubur Sayyidina Faqih Muqaddam, kubur Imam Haddad tu, besar kawasannya, luasnya. Dia sembah apa? Dia sembah Allah. Dia bukan sembah kubur. Dia sembahyang duha mungkin. Dia sembahyang apa mungkin. Dia nak pergi masjid jauh. Dan dia kadang di situ orang suka nak wirid dia. Kadang nak baca itu dia belum sembahyang duha. Dan dah waktu duha. Maka dia sembahyang di situ. Dan dia memang hukum kita tengok apa cerita. Kita sembahyang hadap kubur betul-betul sujud depan kubur memang makruh. Habis yang budak yang kat Tarim tu apa? Kau tak perasan yang kau nampak dia, kau nampak kubur. Kau tak nampak situ ada banyak tiang. Sedangkan kalau dah berlindung dengan tiang saja tu dah kira sutrah kita. Apa di balik tiang semua tak ada kisah. Banyak tiang. Kau tak tengok makam Imam Haddad. Berapa banyak tiang? Sekarang juga kau boleh cek internet. Berapa banyak tiang? Yakin kita lagi budak-budak Tarim semua tahu hukum. Yang tak tahu hukum kau. Budak-budak Tarim semua tahu hukum. Makruh, halal semua, wajib semua dia tahu. Wajib sembahyang, makruh sembahyang semua dia tahu. Yang tak tahu hukum kau. Sebab hati kau su'uzan senantiasa. Apa? Yakin kita bahawasanya budak itu sembahyang. Saya pun biasa sembahyang di situ. Dan saya tak sembah Imam Haddad. Saya pun biasa sembahyang di situ. Saya nak sembahyang duha, dah masa waktu aku belum sembahyang duha, nanti lepas tu nak pergi pasar, nak pergi apa semua. Kita sembahyang dekat makam Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Semua. Kita sembahyang hadap kiblat dan ada tiang. Maka kita berlindung. Sana kuburnya banyak. Ada tempat kosongnya di keliling. Jadi kau ngadap mana pun keliling kubur kau keliling. Tapi ada tiang. Kita cari yang ada tiang. Di sini ada kubur, sini ada kubur. Kalau begini. Jadi orang ni hanya nampak kubur, orang ini. Dia tak nampak dah didindingi dengan tiang. Dia bilang, demi Allah saya nampak mereka sembah kubur, sujud depan kubur. Astagfirullah. Kalau betul-betul dia sembahyang zuhur, dia sembahyang duha, di sisi kubur, pun hukumnya makruh. Dan siapa bilang kau disembah kubur? Saja aku sembahyang pada zuhur ke, saja aku sembah kubur. Astagfirullahaladzim. Kau tak tahu apa dia punya niat sekalipun. Kau sembahyang zuhur, kau dengar imam bilang, usalli fardal asri 4 rakaatin. Kau ikut. Sah tak? Sah. Lafaz dia asar. Kalbu dia terus, Allahu Akbar, saya terus pandang zuhur. Kau tak tahu apa dalam hati dia. Kau tak tahu apa dalam hati dia. Mulut dia terlepas cakap, hati dia lain. Itu saja sudah boleh ikut dia. Ini kan pula kau tak tahu dalam hati dia, kau boleh pakai nama demi Allah. Tak faham. Dan dia kalau kita sebut, tengok, ini keterangannya, tengok Imam Haddad bilang. Prosedur orang-orang kita yang kau sebut kuburiun, apa prosedur imam kita ajar kepada kita pergi kubur, ya. Pergi kubur, mengelilingi kubur kalau dengan niat yang tawaf memang haram, tak ada syariat pada kita. Itu namanya kenapa haram? Ibadat kita kira sembah. Kalau kau sembah tak dari jauh pun kalau dah kira sembah, tak depan kubur, tak depan apa pun, hati kau bilang tak adalah rezeki aku. Kalau kecuali bos sajalah tempat rezeki aku. Dah batal syahadat. Begitu. Tak payah ada bos, tak payah ada gambar bos. Tak payah kau pergi kubur bos pun.
Tapi kalau kau depan kubur sekali niat kau tidak begitu, ya tidak begitu. Ya. Banyak-banyak kalau sembahyang di kubur, ngadap begitu sembahyang itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh ya. Kalau keliling-keliling kubur tawaf, makruh. Itu haram. Kenapa? Itu kalau itu berbentuk ibadat yang tidak masyru'. Ibadat yang tidak ada syariatnya. Maka itu kenanya haram. Itu bid'ah tu. Begitu ya. Baik. Pegang-pegang kubur. Ada khilaf ulama, ada mengatakan makruh. Jadi kalau pergi makam Zambal, pergi makam Bukit Cermai, pergi makam Habib Noh, jangan pegang. Kecuali boleh pegang. Siapa? Orang yang kita rindui. Dia hukum orang mati sama hukum macam orang hidup. Orang hidup, jangan kata orang mati. Wahabi, kau pun suka peluk orang. Saya sikit peluk. Makruh ya. Makruh. Kita dengan orang ya, makruh, ingat ya. Kita dengan orang yang kita disunatkan ya, sebab kita kena cerita orang hidup dengan orang mati punya cerita sama ya. Orang hidup paling banyak salaman ya. Jangan rasa kau jumpa orang salam. Peluk. Kan orang gitu kan macam Arab punya style. Macam dia rindu sangat kawan dia. Masuk kerja je, Assalamualaikum, peluk. Baru tukar shift aja dah rindu. Peluk begitu. Ngada-ngada. Kita pegang, tak sama mana kau pegang orang pun makruh tau. Pegang orang. Orang hidup baik gitu ya. Yang dipeluk siapa? Rasulullah tak menjadi adat peluk sahabat-sahabat. Dia balik musafir, Rasulullah sampai bangun, peluk dia. Kalau orang balik musafir boleh peluk pasal kangen. Peluk dia dapat keberkahan. Begitu ya. Orang balik musafir peluk. Begitu. Gembira. Orang yang kita rindu, kita peluk. Begitulah sama ada kita orang itu balik musafir ataupun kita baru balik pada safar, baru tempat dia, ataupun kita baru datang dari safar, baru sampai Jakarta, first time jumpa kiai itu. Peluk. Begitu ya. Orang mati ya gitu. Orang mati begitu. Kau tak semena hari-hari pergi kubur, seminggu sekali pergi kubur. Pegang. Makruh. Tengok kita kalau Habib ni selalu kita pegang tak? Ada aku pegang tak? Paling banyak satu kali Habib Ali tu pun kau tengah rindu. Kau tidak rindu pun kita tak pegang juga. Tengah rindu, tengah dah berapa bulan, kadang-kadang tak tersempat nak ziarah, maka Habib Ali sibuk, rasa bersalah, kita pegang. Dengan orang hidup pun begitu, orang mati pun begitu. Makruh. Kecuali yang kita rindu, yang kita kangen, pegang. Dalil Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal dan nak pergi sampai negeri Syam, mimpi Rasulullah, ya Bilal, kau nak tinggalkan kami Bilal? Terus patah balik Madinah. Masuk dekat kubur Nabi. Peluk kubur Nabi, di dekat kubur Nabi. Situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar apa lagi? Bilal, ini benar. Dia katakan, sebab dia tahu Bilal bukan peluk tanah. Bilal nak peluk Rasulullah. Tapi Rasulullah ada dalam kubur. Maka itulah yang paling hampir sekali. Ya. Kalau tak asal-asal pegang, sama hukumnya macam pegang orang hidup. Orang hidup dia tak bagus. Kita asyik-asyik peluk orang. Pegang orang. Abang Haji apa khabar Abang Haji? Tak ada semena-mena, tak ada. Jangan. Itu makruh hukumnya. Makruh. Tak boleh. Orang yang kita rindu, balik, orang dari jauh, perantauan, peluklah. Tak apa. Begitu. Aku buat dia begitu juga. Tengok baca ini. Ya. Potong cakap sikit. Moga-moga Allah Ta'ala tetapkan iman kita, barang jauhkan, na'udzubillah, akan sifat-sifat yang buruk. Kita kadang terfikir, kenapa si Wahabi ni apa-apa semua dia jadi tak suka. Orang ziarah orang alim, kubur ke, dia tak suka. Pasal bukan orang alim dia. Pasal ini musuh dia. Kenapa lepas sembahyang dia tak suka, tak kasih orang baca doa? Kenapa? Pasal dia tak sembahyang. Tak sembahyang. Sebab aku sembah Allah yang Esa, yang sifatnya mukhalafatul hawadith. Kau sembahyang, tapi kau bilang Tuhan yang kau sembahyang pada kau sifatnya lain. Maka Allah Ta'ala tak terima sembahyang kau. Kau sembah Tuhan, tapi kau mempersifatkan Tuhan dengan sifat yang lain. Sebab itu dia tak suka. Apa pun kait dengan sembahyang, dia tak suka. Salam-salam pas sembahyang, dia tak suka. Apa bikin apa sikit semua, tak suka. Sebab apa? Senang cakap pasal apa dia tak suka doa lepas sembahyang? Satu jawapannya lah, pasal dia tak sembahyang. Habis cerita. Maka Allah Ta'ala hijabkan dia tentang fadilat-fadilatnya, tentang ada hadis-hadisnya, apa semua itu, semuanya begitu. Malam awal tahun, kenapa tak suka doa? Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu pada aku, akan aku kabulkan. Kenapa? Mintalah kamu kepada ku. Ku-nya tu dia tak nampak. Allah dia tak nampak. Sebab terhijab daripada Allah. Pasal dia mensifat-sifatkan Allah dengan macam-macam sifat yang tidak. Maka Allah Ta'ala hijab dia. Dia tak nampak, dia yang kalau disebut nama Allah pun, apa sebut aku sembah Allah pun, pada dia sifatnya tak macam yang kita bilang. Allah Ta'ala suci daripada macam-macam makhluk.
Jadi Allah Ta'ala tak nampakkan dia pun apa kalimat-kalimat Allah. Baik itu mereka. Na'udzubillah, berlindungkan jauh. Na'udzubillah, ya. Baik, menyapu tangan ke kubur, menciumnya adalah makruh. Dan lebih makruh lagi ialah mengelilinginya. Makruh di sini, ya. Ada sebut makruhnya sampai makruh apa, kalau setakat pegang saya makruh. Kalau mengelilinginya makruh tahrim, boleh membawa kepada haram, ya. Boleh bawa kepada haram. Ada yang mengatakan jika tidak mungkin berdiri setentang dengan wajah si mati, maka berdiri di hujung kepalanya lebih utama. Tadi kita bilang berdiri tentang wajahnya. Ini wajahnya. Sini kiblat. Sebab orang kuburkan kubur. Inilah. Selalukan sini kiblat. Ini kepalanya. Kan sebelah kanan gini. Sini kiblat. Jadi ngadap sebelah mukanya. Kalau tak boleh penuh sangat, sebelah kepalanya. Tak boleh sangat. Kalau datang ramai-ramai macam mana? Datang ramai-ramai. Maka yang pak imamnya ke, yang pak ustaznya sebelah sini. Yang lain tu keliling yang lainnya lah. Yang tu keliling yang lainnya. Begitu, ya. Kadang-kadang kan kubur rapat. Nak duduk sentangnya tak boleh. Begitu, ya. Tak ada. Kat mana-mana sajalah keliling. Asal kau ngadap dia. Setengah ulama mengatakan bahawa orang mati itu merasakan orang yang berdiri di setentang wajahnya. Lebih daripada merasakan jika orang itu berdiri di hujung kepalanya atau di tempat lain. Wallahualam. Betul. Kerana itu dikhususkan Allah. Sebab itu semua ada waridnya. Kalau ada waridnya, maknanya bukan kita saja. Kita memang tak nampak dia. Dianya nampak kita macam mana. Kalau kita betul depan wajah dia, dia lebih nampak kita lebih clear dan lebih mesra dengan kita. Lain kurang lagi sikit. Sampai begitu, ya. Semua tu ada hadis Nabi. Sebab apa, kalau kita setakat tengok logiknya apa? Ngadap dia begitu. Tapi kalau pada hakikatnya, dianya ngadap kita juga. Dia yang dari alam roh sana menghadap kita juga. Pada pandai logiknya kita menghadap dia kerana kita menghadap dia, menghormati dia. Pada hakikatnya dia pun menghadap kita. Dia pun menghadap kita, ya. Dedahan amalan orang hidup kepada orang mati. Ketahuilah bahawasanya amalan orang hidup itu didedahkan kepada orang mati dari kaum keluarganya. Betul, ya. Kalau kita, mak dengan bapak kita, kita tak payah, ya Allah, aku hadiahkan pahala ini mak bapak aku. Kau tak taruh, cakap pun tak apa. Automatik dia dapat. Sama ada persennya ataupun itu. Orang dalam kubur. Nabi bilang, kalau anaknya mahir baca Quran, mak bapaknya pakai mahkota. Mak bapaknya tak mahir baca Quran. Anaknya mahir baca Quran, dapat baca Quran. Walaupun anak ni tak bilang, setiap kali baca, hadiahkan bapak aku. Itu lain cerita. Dia baca saja. Tapi pasal apa? Anak dia baca macam dia. Kan Nabi bilang, putus amal kecuali 3. Salah satu, anak yang saleh mendoakannya. Ya. Jadi anak saleh bikin apa amalan, dia dapat persennya. Sebab anak tu darah daging dia. Jadi macam dia yang bikin. Ya. 2 orang dalam kubur. Sekampung. Kalau sekampung tu maknanya ilmunya pun sama, amalnya pun sama, suraunya pun sama. Semuanya sama. Tapi kawannya pakai baju lebih lawa pada dia. Apa pasal kau lagi style pada aku, ya? Pasal anak aku rajin baca Quran. Apa kita punya amal, anak kita dapat kesan. Malaikat akan bilang, kalau dalam 40 hari pertama, dia bahkan di sekitaran rumah kita. Malunya dia tengok, anak aku rupanya suka buat gini. Suami aku yang ingatkan dulu Pak Imam rupanya begini. Rupanya suka tengok handphone haram. Rupanya begitu. Aku tak pernah nampak, pandai dia sembunyi. Rupanya, ya, aku dah mati, dia tengok semau-maunya. Bini kita nampak, tengok kita, arwah bini kita. 40 hari pertama dia masih tengok. Lepas 40 hari, khabar hantar. Cik Ali, ni khabar. Ada apa? Anak awak makan rasuah. Nangis dia. Kalau memang dia punya salah, dia dapat hukumannya. Pasal dia tak didik anak dia. Tapi kalau dia dah didik baik-baik anak dia yang sendiri, gelap mata, semua gitu, ya. Dia setakat menangis, sedih. Dia tak kena seksanya, tapi dia sedih sekali. Dia sedih. Allah sedihnya, anak aku sedihnya, anak aku. Dia bentangkan, dia hadapkan depan mereka semua. Jadi apa yang kita buat, tuan-tuan hadir kuliah, semua mak bapak dapat pahala. Semua mak bapak dapat pahala. Tapi jangan bangga. Dalam adik-beradik, mesti mak aku paling banyak pandang aku. Malaikat mesti bilang, mak aku mesti bangga lah ni, ada tak orang. Saya rasa mak saya, arwah mak saya, bapak saya, dia tak jumpa saya dah berjaya begini. Berjaya. Rasa saya, mesti mak saya bangga. Kau sekarang berjaya rupanya nak, ya. Dengan mak pun dia nak ujuk riakkan. Ada orang jumpa kita. Jangan kalau kita bilang kita, mesti dalam anak-anak mak semua, mesti yang mak selalu yang membanggakan mak tu, akulah.
Jangan, kau jangan begitu. Kau buat saja. Taulah Allah Ta'ala buat kat mak kau bahagia dalam kubur. Apabila mereka melihat yang baik-baik, mereka pun bergembira dan bersukaria. Lalu mendoakan pula agar orang yang mengamalkannya itu terus tetap dengan amalannya dan istiqamah. Pasal apa dia dapat manfaatnya? Ya Allah, berilah taufik hidayat anakku terus biar dapat ibadat. Jadi apa maknya akan doakan terus begitu. Ya, khabaran sampai kepada dia. Khabaran akan sampai kepada dia. Kak Jah, ada apa malaikat? Anak awak tengah gogo. Gogo. Menangis dia. Menangis dia. Tetapi jika mereka melihat selain dari itu, mereka akan berduka cita, gundah gulana, kecewa dan duka nestapa, dan merasa kecewa kepada apa yang telah mereka saksikan itu. Lalu mereka akan mendoakan orang-orang hidup itu supaya mendapat hidayat dan taufik untuk mengerjakan kebajikan dan membuat amalan salih sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini semua bukan ulama cakap, ya, sebab ada hadis Nabi sebab ulama cakap, ya. Termasuk di antara mereka mencakap, tanya khabar antara sama mereka kan. Yang orang baru mati kan dia tanya khabar, apa khabar engkau? Apa khabar fulan? Apa khabar fulan? Apa fulan? Dah besar fulan. Dah besar, dah bercucu. Umpamanya nyanyi kita. Nyanyi kita meninggal, kita masih kecil. Sekarang bibi kita pula meninggal. Ditanya cucu kita, fulan macam mana? Agaknya kalau orang nyanyi kita tanya bibi kita lah yang baru meninggal. Zaki macam mana? Dalilah. Dah besar, mak dah bercucu, mak dah mati berapa lama? Zaki dah tua dah sekarang. Oh ya. Di antaranya dia tanya begitu. Di antaranya dia tanya, kucing kita masih hidup tak? Kucing dia masih ingat. Dia ingat kucing kita. Kucing kau dah mati berapa lama? Kucing dah lama tak ada. Itu semua tak ada dialog. Dan semua tu bukan ulama buat. Itu semua hadis Nabi sebut. Untungnya kata orang Islam, ya. Jadi kita tahu cerita orang mati dan tahu yang betul. Orang kafir cuma teka-teka. Dia rasa dia pergi kubur, nanti dia cakap bawa bunga. Oh, God bless you. Gitu, dia tak tahu kat dalam tengah menjigit-jigit. Allah, kesian, dia tak tahu apa-apa, ya. Allah, angan-angan saja, ya. Kesian. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala agabirikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan fastabsharu wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sungguhnya amalan kamu didedahkan kepada keluarga dan kerabat kamu yang sudah mati. Jika amalan itu baik, mereka bergembira. Dan jika amalan itu selain itu, maknanya amalan tidak baik, maka mereka pun menyeru kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau wafatkan mereka sehingga engkau memberi mereka petunjuk sebagaimana engkau telah memberi kami petunjuk. Yang dapat petunjuk, yang dalam kubur dapat petunjuk. Kalau yang dapat kubur tak ada petunjuk, ya Allah, jangan kau matikanlah kami. Jangan sampai mereka mati tak dalam petunjuk sebagaimana kami mati tak dalam petunjuk. Begitu, ya. Begitu dia minta, ya, dia minta. Dan kadang Allah Ta'ala nampakkan, Allah Ta'ala izinkan rohnya bercakap dengan salah satu orang hidup, beritahu kepada anak saya jangan buat begini-begini, saya takut dia akan dapat bahaya macam saya. Begitu, ya. Rasanya lah petang ni roh bapak kita pandang kita mesti dia bangga, Anak aku tuntut ilmu petang-petang Jumaat semua. Ya, anak aku bersama anak kau siapa lagi anak aku dengan siapa? Anak kau duduk dengan orang-orang salih belaka. Anak kau pun salih. Mesti bapak akan cakap begitu, ya. Betul. Kau bilang ya je, terus bapak kau menangis. Anak aku ujum, Allah. Jangan itu kita buat hadap Allah Taala yang terima, ya. Ada tak orang-orang mati pun nak bangga? Adik-beradik saya tak pernah ingat mak saya. Saya juga. Begitu. Allah. Padahal mak saya masih hidup tak begitu sayang dengan saya. Sekarang mak tahu anak dia yang mana yang bakti. Allah, dengan mak dia hidup dah mati pun dia nak balik-balikkan paku buah keras. Janganlah, tak baik itu macam. Biasa kita dengar tu. Ini semua orang saya cakap. Dulu mak dengan saya tak begitu sangat. Tapi tengok sekarang. Mak mesti tahu. Kalau anak dia siapa yang paling banyak doakan dia. Siapa yang gini. Alamak,
dengan mak kau pun dah mati pun kau nak begitu. Kalau mak masih hidup kan boleh juga. Dulu mak menangkan abang, menangkan kakak. Sekarang tengok saya yang piara mak. Faham gitulah ya. Itu pun kau tak boleh cakap bangkit-bangkit. Ingat, di antara membatalkan amal ialah bangkit-bangkit. Menyebut-nyebut. Manni wal adha. Membangkit-bangkit dan menyakiti. Maka itu kau bangkit-bangkit dengan mak kau dah mati pun kau nak bangkit-bangkitkan. Syukur ya kita baca kitab ini. Jadi kita tahu bahawasanya kita dengan orang mati kita masih ada perhubungan. Bukan terus cut off. Perlakuan kita mereka sampai khabar. Apa elok kita mereka dapat khabar. Bagus kita mereka dapat khabar. Lepas itu kita takut tau kalau saudara mara baru meninggal ke kawan-kawan dapat meninggal. Kadang aku takut nak hadir tahlil dia. Aku takut nak hadir kubur dia pun. Aku takut sekali dia tengok belang muka dia. Sama ni aku tak adalah aku salam cium tangan dia. Dalam sana kan dah boleh nampak muka kita. Dia kan dah dalam alam arwah. Dia kan nampak hakikat. Adalah aku panggil dia Ustaz, Tok Syekh, Kiai. Muka dia belang. Rupanya bau dia busuk. Dia pegang kubur aku je sembarnya melekat. Jangan takut sekali. Takut tau. Kadang-kadang sebab itu sebelum pergi kubur kita istighfar. Biar Allah Ta'ala tutup ayat kita dari depan orang mati ni. Ya, Allah Ta'ala tutup ayat kita depan orang mati ni. Biar apa kita jadi sahabat, walaupun kita cinta dia, tapi kalau kita tak suci, kita bawa cemar kepada dia. Kita harap jadi aku dapat jadi sahabat yang cinta dia dan dapat mendampingi dia sebagaimana dia masih hidup dan sudah mati. Istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala. Nanti kalau kita mati jangan kita kita tampil. Mari nak bacakan doa. Mari begini. Tak boleh. Sekali rupanya kita sedang dibenci oleh dia. Dia tengok, dia dah nampak hakikat kita. Nampak tanda muka kita, ada tanda bekas orang ahli dosa, tanda bekas orang ahli agogo. Begitu ya. Begitu. Dia boleh tanya malaikat. Jemput Tuan Haji, jemput Datuk. Jemput sini. Malaikat, sini Tuan Haji. Boleh. Tak lambat. Belum start pun. Sebab berkat dia kalau orang tua datang terus berkatnya baru dapat. Dia buat Datuk. Jadi nanti dia boleh tanya malaikat, itu ustaz aku ke? Ya. Dulu kat dunia aku salam cium tangan dia. Aku tengok dia orang mulia. Kenapa muka dia kok macam beruk? Orang mati boleh nampak kita kan? Ini kita bilang kita datang kubur, orang mati happy. Orang mati suka. Khabar baik, apa amalan kita dia bilang. Fulan ni buat baik. Orang mati tu gembira dengan kita. Kalau kita orang ahli dosa, janganlah kita macam ya benar nak pergi kubur kawan kita semua. Kecuali kau istighfar, tobat dulu. Malu takut si almarhum ni tengok. Ni ustaz ni kan kok begini? Tanya malaikat. Diorang ada dialog. Malaikat tu ustaz aku kan. Yang bulan-bulan kat dunia aku tahu dia dulu setahun masa aku hidup, aku hormat dia begitu. Apa pasal muka dia macam beruk? Apa pasal muka dia macam babi? Diorang dah mati dia nampak hakikat. Malaikat bilang, kau tak tahu. Depan kau dia nampak baik, belakang kau dia orang ahli ini. Alhamdulillah. Sebab tu kalau sahabat kita meninggal atau saudara kita meninggal, kita menghadap mayat dia, kita malu. Kau nampak aku apa sekarang ni? Kau dah nampak aku punya hakikat sekarang ni. Malu. Teman tampil. Mari kita bacakan doa kawan kita. Sudah kita rasa dia kat dalam pun, amin Ustaz. Takut kalau kawan-kawan baik kita meninggal, saudara mara kita meninggal, kita nak bacakan doa. Tak bacakan doa tak boleh pasal aku sayang kau. Tak bacakan doa tak boleh pasal inilah penghabisan aku dapat sedikit nak sumbang untuk engkau. Tapi aku nak tampil tu sebetulnya malu. Sebab aku tahu aku menjelek. Dulu aku boleh cover dengan serban aku. Sekarang aku serban pakai 7 lapis pun kau boleh nampak hakikat aku. Dah mati kan boleh nampak. Kalau kita buat baik ditunjukkan amalan kita, baru kita baca hadisnya. Kita buat jelek pun ditunjukkan. Jadi agak kita pergi kubur abang kita, kubur mak kita, tengok anak kau buat ni. Setahu aku dia anak saleh. Tidak, depan kau dia saleh, belakang kau dia makan rasuah. Setahu aku dia kawan baik, depan kau dia baik, belakang kau dia suka tengok gambar haram internet. Itu ustaz aku kan yang sedang bacakan doa aku ni, betul. Apa pasal muka dia macam babi? Apa pasal muka dia macam begitu? Allah takut. Lepas tu kita hadir kubur ada apa? Dia dah nampak akhirat kita. Kadang-kadang macam takut nak dia. Kalau kita nak fatihahkan dia pun sebagai orang miskin. Kalau dulu kita kat dunia, kita ajar dia. Dia dah mati tukar. Kita nak fatihahkan dia pun
sebagai apa tau? Macam orang kita bilang nak kasih zakat lah. Nak kasih zakat kan kita kena muliakan penerima kita kan. Kita kena muliakan dia. Nak fatihahkan dia pun jangan kita rasa kita yang mulia, dia akan menunggu, terima kasih berikan aku kiriman fatihah. Tak dia menyampah. Pertanyaan pada orang dosa, dia menyampah kan. Begitu ya. Jadi kita sebelumlah nak interaksi dengan orang mati, istighfar, tobat, minta ampun pada Allah Ta'ala. Rasa diri kita kotor, rasa diri kita jijik, minta ampun, ya Allah. Tutupkanlah aib aku daripada orang mati ni, jangan nampak. Jangan nampak cacat celah aku, ya Allah. Tutupkan, ya Allah. Dan kalau lah dia nampak aib aku sekalipun, ya Allah, kau jugalah yang coverkan, ya Allah. Malu aku, ya Allah, depan kawan aku ini, malu. Ya. Barulah kita fatihahkan dia ke apa semua. Takut. Jangan kita rasa macam, wah kita datang dia pun suka. Masih dia bilang kamu ahli kubur lain. Ini ustaz aku datang lah. Ini ustaz aku datang. Korang lekas aminkan sama-sama. Ini ustaz aku lah. Jangan kita nak angan-angan begitu. Orang kubur dah nampak hakikat kita. Ada dia malu dengan orang kubur. Orang kubur lain tanya sama dia, ini ustaz kau? Kau belajar dengan Ustaz Keldai? Alamak. Aku pun menyesal lah aku dah belajar dengan dia dulu. Alhamdulillah ni zalik ke. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumul itsnaini wal khamisi 'ala Allah Ta'ala wa tu'radu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahati yaumal jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum nura wa ishraqa wattaqullaha wala tu'dhu mautakum. Ya Allah, Nabi mengatakan amalan manusia dirafakkan ke hadarat Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Dihadapkan juga kepada anbiya dan kepada para ibu bapa pada setiap hari Jumaat. Jadi amalan kita ya, sebelum dibawa naik kepada Allah Taala, diberi tunjuk kepada Nabi untuk semak. Dia hadis Nabi mengatakan, aku sangat-sangat berguna untukmu di kala hidupku dan ketika mati aku. Ketika hidupmu aku ajarkan syariat, ajarkan kenal Allah. Lepas matiku, setiap amalanmu akan dibawa ke hadibaanku. Aku simak. Kalau ada yang baik, aku ucap alhamdulillah. Kalau ada yang buruk, aku minta Allah Ta'ala ampunkan. Jadi dah clear baru hantar Allah Ta'ala. Subhanallah. Macam mana amalan kita hantar pada Nabi setiap hari Jumaat. Iaitu kita selawat setiap malam Jumaat, apa semua. Jadi besok hantar sama Nabi, biar Nabi gembira. Amalannya banyak selawat, banyak apa semua. Tadi malam tak nak selawat atas Nabi. Bida'ah selawat atas Nabi. Besok Nabi nak minta Nabi recommend kau. Banyak bagus. Allah. Tadi kan kita bilang kan, orang yang mempertikaikan maulid dalam khutbah tadi semua kan. Begitu ya. Ini apa? Jadi orang apa dalam itu. Malam Jumaat kita selawat atas Nabi, hari Jumaat amalan kita. Dan dihadapkan juga ke depan pada mak bapak kita pada hari Jumaat. Tadi mak kita nampak amalan kita. Anak engkau sepanjang minggu dia ada buat ini. Allah. Nasib baik mak aku masih hidup. Jadi dia tak tahu. Nanti dah mati dia tahu. Begitu ya. Anak engkau begini, anak engkau begini, anak engkau begini. Nangis mak kita. Nangis mak kita ya. Sampai itu nanti tak lama dalam bulan Muharram, bulan Safar, bulan Maulid ya. Selawat atas Nabi, cinta atas Nabi, dan jangan buat Nabi nangis. Dan jangan buat Nabi duka cita. Dengan laporan jelek yang malaikat bentangkan kepada Rasulullah, nak Rasulullah lebih duka cita daripada mak bapak kita duka cita. Dan kepada para anbiya, juga kepada para anbiya dan kepada para ibu bapa pada setiap hari Jumaat. Maka mereka akan bergembira melihat kebaikan-kebaikannya. Dan wajah-wajah mereka akan bertambah nur dan cahaya. Anakmu buat ini, anakmu pagi-pagi hari pun dah hadir kuliah. Anakmu hadir jemaah, hadir kuliah. Ya ke gembiranya? Anakmu dah tua pun masih hadir kuliah, lagi dia gembira. Begitu ya. Allah, macam-macam dikasih tahu dia gembira, bercahaya-cahaya mukanya. Cahaya kenapa? Cahaya gembira dan cahaya pahala anaknya tu dapat bahagiannya. Cahaya muka mereka ya. Maka hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah
Dan jangan sekali-kali kamu mengecewakan harapan orang-orang yang mati kamu. Kecewakan. Kenapa? Setiap nanti hari, berdebar lah dia. Berdebar. Hari Jumaat, malaikat datang. Ya Allah, tak nak aku tengok. Malaikat tengok laporan anak kau. Anak kau sepanjang minggu, ada rasuah, ada zina, ada minum arak, ada menipu. Allah. Ada menutup hukum Allah. Ada jual agama. Allah. Ada jual barangan tapi ambil riba umpamanya. Semuanya dibentangkan. Allah. Kerana Rasulullah mengecewakan. Kalau boleh dia tak nak dengar. Nangis di dalam kubur. Nangis. Bertakwa kepada Allah supaya kita tak kecewakan mereka. Bertakwa kepada Allah, buat ibadat berapa kerana Allah. Malaikat akan bawa anak kau hadir kuliah. Sepanjang minggu ni sekian kuliah dia hadir. Anak kau sepanjang minggu ni dia buat duha sekian banyak. Anak kau begitu semua. Semua tu sebab apa? Anak dia buat tu macam dia buat. Anak-anak dan anak-anak kita khususnya ya. Anak-anak kita. Pahala besar. Jadi nanti kalau tengok kawan-kawan kita yang kuat ibadat, kuat kuliah, engkau rasa kalau boleh aku nak dapatlah anak yang macam gini. Pasti mak bapak dia tengah gembira kat kubur. Pasti every week setiap hari Jumaat mak bapak dia feel proud of him. Pasal anak aku ahli ibadat, anak aku taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. Baru menang periksa, baru lulus periksa saja, baru menang lomba lari dapat nombor 1 aja mak dia dah gembira, betul tak? Makcik, tahniah. Ya, kenapa? Anak makcik gagal peperiksaan. Ceria tak mukanya? Terus terperanjat dia. Kalau sakit jantung tu ambil pil bawah lidah. Allah, itu ya. Kalau makcik kenapalah makcik, anak makcik, kenapa anak saya? Anak makcik dapat masuk college, dia dapat nombor 1. Oh iya ke? Dia kena prank lah, umpamanya cik dia gitu. Terus dah tidak dah berdebar pun ceria, gembira mukanya, naik cahaya terus. Itu baru hidup tau. Ni ke akhirat lagi, dalam kubur lagi. Sebab itulah anak dia itulah penerus dia. Apabila mati anak Adam, kecuali anak saleh mendoakannya. Termasuk mendoanya lah buat baik dan dia dapat pahalanya tu. Dia dapat pahalanya. Dia dah tak boleh amal lagi. Ada tak ada gembira tak gembiranya itulah anaknya punya perilaku. Gembira dia tengok anak-anaknya punya perilaku ya. Baik. Mudah-mudahan kita dapat menggembirakan mak bapak kita dalam kubur, menggembirakan Rasulullah dan membuat Allah redha pada kita dengan redha-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga dapat membuat adik-beradik kita membuat mak bapak kita gembira. Kita seorang ibadat, kita seorang kuliah, adik-beradik kita kena risau pagi, petang, siang, malam. Adik-beradik aku ni macam mana? 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 Sebab kalau kita ibadat, dia tak dibayar ibadat, agak-agaknya malaikat bawa talam baik kita saja dan bawa talam laporan buruk mengenai mereka ke? Tak. Dari mereka amalan buruk, dari kita pun amalan buruk. Tak ada, aku dalam adik-beradik aku seorang rajin kuliah dia apa. Tapi di situ ada dosa besar engkau. Iaitu apa? Cuai terhadap saudara-saudaramu. Kecewa. Kenapalah Long? Kenapa Long? Kau biarkan adik-adik engkau Long. Pahala kau mak tengok banyak. Pun jadi cacat pasal kau tak dakwahkan adik engkau Long. Begitu ya. Ini dialog dengan syukur ya kita baca kitab begini, kita orang Islam ya. Kita tahu orang dah meninggal kita tak dapat bicara dengan dia. Apa cerita dia? Kan orang kalau lepas orang dia macam mana? Apa dia melakukan? Ini cerita dia. Kan tanya apa aktiviti dia? Ini aktiviti dia. Amalan kita dibawakan kepada dia. Ini aktiviti dia. Dia gembira dalam kubur ya. Terus. Nanti sampai anak dia meninggal disambut dalam kubur. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah akan kita sambung baca pertemuan akan datang penutup umur ketiga. Umur ketiga di mana? Alam barzakh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.